Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ini? Ustazah harap semuanya sihat-sihat belaka ya. Baiklah, Ustazah terus kepada PDP kita pada minggu ni ya. Minggu ni Ustazah nak ambil bidang akidah. Tajuknya hayat. Okey, jom kita selak-selak buku. Kita sembang-sembang hari ni. Okey, buka muka surat 86. Okey, tajuk hayat. Okey, tengok pada buku semua. Tengok. Ada kematian, ada pokok-pokok yang dah musnah, tanah runtuh, ikan tak boleh hidup kat darat. Kalau dia hidup kat darat, dia mati. Kenapa mati? Tak boleh bernafas. Macam kita ni, boleh je. Tapi kalau masuk dalam air, kita yang mati. Okey. Kenapa? Apa kena-mengena dengan sifat hayat ni Okay, kita tengok pada ayat ni dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Baik, maksudnya tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Okey, ayat ini pada surah Al-Qasas. Okey, Allah nak bagi tahu pada kita bahawa semua yang ada kat muka bumi ni semuanya akan binasa kecuali Allah. Jadi cuba fikir-fikir, kenapa Allah tu tak binasa? Senang je, kerana Allah itu hayat. Apa ayat ni? Okey, kita tengok pada teks yang diberi di bawah ni Okey, hayat Allah ni bererti Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan hidup Allah tu tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Macam manusia, dia ada mula-mula. Daripada tak ada dalam perut sehinggalah ada di perut. Daripada dah kecil, besar, tua, akhirnya mati. Dah tak ada. Itu menunjukkan kita ni, hayat kita ni ada jangka masa. Tapi Allah, dia takkan ada jangka masa. Kalau Allah tu ada jangka masa, siapa nak jaga manusia-manusia lain? Contoh kita dah mati, siapa nak jaga orang yang hidup lah, yang ada sekarang ni Kerana apa? Allah itu pentadbir alam. Dia yang mengurus alam ini. Okey? Tapi selain tu kita tengok muka surat sebelah. Ni bukti lagi ni, dalil nakli ni bahawa Allah itu bersifat hayat. Daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup. Memanglah Dia tetap hidup. Okey, yang kekal selamanya. Mentadbirkan sekalian makhluknya. Kalau dia mati, siapa nak mentadbir makhluk-makhluk seterusnya? Betul tak? Betul tak? Jangan kata tipu. Sebab ini surah kita ambil daripada ayat Quran ni. Ayat Quran tak tipu. Ini adalah dalil yang sangat-sangat betul. Okey, dah faham tak? Ustazah ulang sekali lagi. Kalau orang tanya apa dia hayat, hayat ialah ataupun hayat maksudnya hidup. Okey, siapa yang hidup selama-lama? Allah. Dan Allah itu hidupnya tiada permulaan, tiada pengakhiran. Sedangkan kita, hidup kita ni ada permulaan, ada pengakhiran. Dapat beza tak? Okey, kita terus kepada muka surat sebelah. Okey, muka surat ni dia nak tunjuk dalil akli, iaitu daripada akal fikiran kita lah. Tadi dalil nakli daripada Quran. Okey, dia kata di sini kewujudan alam ini yang tersusun dan teratur menunjukkan pentadbir alam ini bersifat hidup. Andainya Allah tidak bersifat hidup, mustahil Allah mampu mentadbir alam ini dengan baik. Cuba tengok gambar ni. Mula-mula tengah-tengah matahari, lepas tu bumi. Kita tengok perubahan pada bumi dan perubahan kepada musim. Allah bagi musim sejuk, Allah bagi musim luruh, tapi negara kita tak ada lah kan. Alhamdulillah. Okey. Baik. Kemudian musim panas, musim bunga, semua Allah bagi mengikut aturannya. Okey, musim silih berganti. Amboi, macam bersajak lah pula kan. Okey, apa kaitannya di sini? Dia nak tunjuk bahawa Allah itu adalah pentadbir yang bersifat hidup. Kalau dia tak hidup, siapa nak tadbir dunia ni? Tiba-tiba pula pada musim sejuk tak ada pula musim luruh. Habislah orang negara Korea tu sejuk aja kan. Macam kita ni, kalau tak ada mentadbir, kutnya time panas, tiba-tiba Allah tu mati. Apa berlaku? Panas je lah. Alhamdulillah, kerana Allah itu maha berkuasa. Dia takkan mati punya. Okey. Sebab dia bersifat hayat. Okey. Yakin Yakin Boleh?
Kalau kita tak yakin dengan sifat hayat Allah ni, macam-macam boleh berlaku kat kita. Apa dia? Okey, jom kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey, kita pergi akibat dulu. Okey, akibat kalau kita tak yakin, rosak iman. Rosak iman. Sebab sifat hayat ni adalah sifat yang wajib bagi Allah, wajib bagi Tuhan. Jadi kalau kita tak beriman dengan sifat wajib Allah ini, maka rosaklah iman. Okey, kemudian yang kedua, kita akan jadi orang yang suka membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Sebab kita rasa diri kita ni hidup selama-lama, tak sedar diri bahawa anytime, anywhere, bila-bila, tak payah nak tunggu tua. Nyawa kita ni bila-bila je malaikat datang nak cabut. Sebab kita tak bersifat seperti sifat hayat Allah. Kemudian kita juga akan cenderung untuk melakukan maksiat. Kita tak peduli nak beribadat sebab kita ingat kita hidup selama-lamanya. Sombong, kemudian buat kesalahan, macam-macam kita buat, tak sadar diri. Kenapa? Sebab kita tu tak yakin yang Allah itu hidup. Okey? Kita kena yakin Allah itu hidup dan kita ni tak sama hidup kita macam hidupnya Allah. Dan akhirnya kita jadi orang yang mensia-siakan kehidupan. Macam tak ada apa. Habis kita musnahkan hidup kita. Tiba-tiba mati. Kemudian, bila dah sia-sia kehidupan tu, confirm lah mengabaikan perintah Allah. Dah buat maksiat. Jadi na'udzubillahi min zalik. Janganlah kita jadi orang yang macam tu ya. Kuatkan iman. Ingat, iman. Okey, baik, yang seterusnya, bila dah kita jadi macam tu, memanglah Allah akan murka. Dan Allah takkan redha orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan tak ikut perintahnya. Okey, boleh faham? Itu akibat. Okey, akibat kalau kita tak beriman dengan sifat Allah. Okey, tapi kalau kita beriman, tengok ni. Okey, kalau kita beriman dengan sifat hayat Allah, kita yakin Allah tu hidup, kita yakin Allah tu ada sentiasa. Ni berlaku pada kita. Okey, kita akan berusaha menjalani kehidupan yang diredai. Yelah, kod kita mati selepas ni, ya Allah, apa amal ibadat kita ni? Jadi itu yang kita tak nak buang masa. Kita berusaha juga hidup dalam keadaan yang diredha Allah. Tak nak buat maksiat, tak nak buat apa. Sebab kita tahu hidup kita ni sementara. Kemudian kita akan menggunakan masa dengan sebaiknya. Tak nak buang masa, tak nak leka, tak nak lalai. Okey, mati tu bila-bila. Lepas mati dah tak ada lagi nak dikira. Sebelum mati ni lah kena banyak-banyak buat amal ibadat. Baik. Kemudian memperbanyakkan amal soleh. Dah tahu dah kita ni akan mati, kita pun banyak buat amal soleh. Kerana kita tahu selepas kita mati nanti akan ada datang. Okey, datang apa? Memanglah datang malaikat. Tapi maksud ustazah akan datang pula pilihan kat kita. Tengok. Kita akan tengok syurga ke neraka. Semua tu dijawab oleh amalan kita. Jadi takut tak? Kalau takut, ingat, kuatkan iman. Baik, kemudian menghargai kehidupan. Kita hargai kehidupan yang ada ni. Lepas tu, confirm lah bila dah hargai kehidupan, kita akan jadi manusia yang bersyukur dengan nikmat Allah bagi. Allah bagi kita nafas hari ni, alhamdulillah, ada nafas. Tengok ke dapur, tengok mak masak, alhamdulillah, Allah bagi kita rezeki. Cuba kalau kita mati, tak nampaknya semua tu. Okey, baik. Tapi bukanlah kata kita ni kena takut mati. Mati tu pasti. Baik, kemudian kehidupan diberkati Allah. Bila kita kuatkan iman kita, kita yakin Allah tu hidup selama-lamanya, kita yakin Allah tu sentiasa tengok kita, maka kita akan sentiasa berhati-hati dalam kehidupan. Bila berhati-hati dalam kehidupan, kita akan jaga tingkah laku, dan yang itu Allah akan jaga kita. Bila Allah jaga kita, maka kita punya tingkah laku pun terkawal. Kemudian kita akan melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi Allah sayanglah kat kita. Okey? Boleh? Baik, kita tengok pada rumusan ni. Kawan kita ni, cik adik kita ni, apa dia pesan ni? Hidup kita hanyalah sementara. Kan? Betul kan? Betul. Kita hendaklah berusaha mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya, supaya hidup diredai Allah. Kawan korang ni pun pesan ni, bukan ustazah je yang pesan. Okey? Baik, kita tengok pada muka surat 11.
muka surat sebelah laman inovatif. Yang ni tak payahlah kita bincang dulu hari ni. Kita cuma bincang hari ni, poinnya ialah anak-anak semua kena tahu apa maksud hayat, apa beza hayat Allah dengan hayat manusia, hayat makhluk-makhluk ni ada beza ke tak ada. Confirm ada beza. Kalau siapa yang tak faham nanti boleh PM Ustazah lah. Ustazah cuma sempat bagi video yang ni je, nota mungkin insya-Allah lain waktu ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.